Hari tu sudah buat muka surat 78 dan 79. Betul tak? Buku aktiviti tu. Okay, so hari ni kita sambung yang di bawah dia tu, iaitu masih lagi tajuk eclipse, gerhana. Okay, so okay. Okay dah. Okay, terima kasih kerana hari ni nampak ramai sikit. Baguslah. 13. Jadi 11 lah. Okay, siapa yang ada mengikuti hari tu, kita buat yang gerhana hari tu. So terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh hantar dekat Google Classroom tu, sebab baru 7 orang yang hantar. So nanti cikgu akan screenshot tu. Cikgu pun jadikan dia sebagai laporan amali kamu. Jadi kalau orang cakap, dah buat ke tajuk, dah buat ke aktiviti amali practical for eclipse? Sudah, cikgu pun tunjukkan bukti je, senang. Ni dekat sini, Google Classroom cikgu check 7 daripada 22 murid sudah hantar. Tapi kalau ikut sebenarnya lebih lah daripada 7 sebabnya kan ada yang hantar guna WhatsApp kan. So terima kasih banyak sebab menyelesaikan tu. Nanti selepas cuti lah cikgu rasa cikgu akan, tapi harap-harap cikgu pun ingat, iaitu cikgu nak membuat satu lagi aktiviti amali, iaitu cikgu nak suruh melawat zoo. Tapi cikgu rasa cikgu dah sebut dah sebelum ni, tapi cikgu tak ingat. Tapi sebab ada eclipse yang berlaku, jadi cikgu buat yang eclipse ni dulu. Tapi yang seterusnya kita bersedia untuk melawat zoo secara online nanti ya. So harap-harapnya kamu boleh ikutlah. Lagi senang daripada yang kali ni. Cuma nak kena screenshot saja apa yang kamu buat. Dan okay, tutlah gelap. Sudah sikit. Aktiviti amali ni nampak macam tak penting, tapi sebenarnya penting. Sebab kalau tak buat, susah juga nanti. Kita sudah tak ada peperiksaan dan sebagainya. Jadi kita sambung muka surat berapa ni? 79 buku aktiviti, boleh? Kalau tak dengar cikgu cakap ada problem ke apa ke, tolong beritahu sebab cikgu ni. Cikgu tengok dekat second device ni dah clear dah. Okay, so kita pergi yang muka surat 78 dan 79 kita sudah siap melakar dia. Ingat dia biasanya ada 2 markah untuk membuat lakaran tu, iaitu melukiskan bulat-bulat. Ada 3 saja bulat, sama ada bulan duduk di tengah ataupun bumi yang duduk di tengah. Kalau bumi duduk di tengah, gerhana bulan. Kalau bulan yang duduk di tengah, gerhana matahari. It is the middle member yang menentukan to decide which eclipse is occurring. Okay, so mana dia punya ni? Okay, harap-harapnya kamu fahamlah. Dan baru ni kamu dikira sebagai murid-murid yang bertuah lah sebenarnya sebab dapat tengok dan menyaksikan secara live. Murid-murid dekat Semenanjung dia orang cakap dengan cikgu, alah jealousnya nak buat macam mana, sebab dekat Semenanjung berbeza horizon dia, dia berbeza ufuk. Ufuk dia, jadi dia tak dapat tengok. Jadi dia kata jealous ni tengok murid-murid dekat Sabah dan Sarawak, mereka dapat tengok. Dah lah dapat tengok, clear, tak payah pakai apa-apa alat. Dapat tengok dengan mata kasar. Jadi kamu adalah generasi yang bertuah. Dan yang paling penting, ia belum tentu lagi bila next time berlaku kita dapat tengok. Mungkin next time berlaku tetapi negara lain yang akan dapat tengok. Jadi sama juga satu waktu dulu cikgu ingat berlaku gerhana matahari, so the sun eclipse, very bright. Masa sampai masa tu ada teacher Veronica ya, dia pinjamkan alat the visor, cermin macam yang welder guna untuk jadikan sebagai visor tu, dia ada, dia kata, so dia bagi saya pinjam.
Dan saya pun bawa murid-murid untuk ke Astaka masa tu saya ingat. Lepas tu saya bagi semua orang tengok. Tengok 1, 2, 3. Lepas tu dia kata, cikgu nampak macam bentuk donat. Ada yang cakap bentuk macam cincin dan sebagainya. So itu pengalaman cikgu duduk dekat sini 8 tahun. Cikgu dah pernah tengok beberapa kali gerhana bersama dengan murid dan juga di rumah bersama dengan murid macam kamu ni. Okay, muka surat 79. Darjah 1, the diagram 1 shows 3 situation. K, L, M. So K is bright day. L is dark. The situation become dark. And M, it goes to bright situation again. Situasi ataupun environment dia ni, sekeliling dia ni tiba-tiba jadi gelap sekejap. Dan pada pukul 10.55 pagi, berapa saja jarak masa dia? 10.55, 10.45. 10 minit je sesuatu berlaku. Apa situasi yang berlaku ni? This is sun eclipse or moon eclipse. 6C? Pagi ni, siang. Baru ni malam gerhana bulan. Jadi ni siang, apa yang berlaku? What type of eclipse? Sun eclipse. Okay, sekejap. Sun eclipse. Very good. Sun eclipse. Tak mahu. Kecil semula. Back. Sun eclipse. Okay. Is it my besar sikit. Dah. Sun eclipse. Senang je. Kalau jawab solar eclipse sama je. Boleh juga. Solar eclipse. Ia adalah benda yang sama saja. Sama juga moon eclipse. Lunar eclipse. Itu benda yang sama. So why does the situation occur? Because siapa yang duduk di tengah? Because siapa yang duduk tengah? Bulan ke bumi? Moon. Very good. So moon is in between the sun and earth in a straight line, that is a straight line position. Oops. Okay. Okay. Okay, dah siap. Senang je. Hafal lah benda ni. Gerhana ni memang tapi apa? Fakta dia tu memang kena hafal lah. Okay, so C. State 2 effects. 2 effects to living things in earth ataupun on earth during the phenomena. Ni siang So of course bila cahaya matahari tu diblok oleh bulan, jadi cahaya tu dia keadaan tu akan menjadi gelap. So no nutrient. What nutrient? Apa pula ni tiba-tiba no nutrient? Masa gerhana je Askar. Masa gerhana je berlaku. Berapa minit berlaku gerhana ni? 10 minit je tengok ni gambar ni. Berapa minit? 10.45 dia berlaku full eclipse. 10.45 dah tamat. 10 minit je. Takkan dah bila dah matahari tak ada 10 minit dah terus tak ada nutrien. So situasi tu berlaku gelap atau kita kata apa? Sekeliling menjadi gelap. The earth surface ataupun di environment ke? Apa sekeliling? Kepada kehidupan di bumi. Apa sekeliling? Lupa lah cikgu. Sekeliling. Environment boleh ke? Environment. Boleh lah.
Environment becomes dark. Jadi gelap. Boleh juga cakap langit jadi gelap pun boleh juga. Langit. The sky becomes dark. Boleh lah. The environment. Apa sekeliling lah. Surrounding. Tukar perkataan ni, Jap. Tukar perkataan ni. Nafsi, sekejap Ni, tukar ni. Alah, tak boleh ni ke? Potong. Tak apalah. Okay, cikgu tukar surrounding. Sorry. Bukan the environment. The surrounding. surrounding becomes dark. Sorry cikgu tukar jawapan buat pembetulan. Okay, the surrounding, persekitarannya menjadi gelap. And then bila sudah cahaya tidak sampai, dalam waktu yang sekejap itu juga kita boleh perhatikan sebenarnya the temperature of earth surface increase ke decrease? Temperature dia, suhu di tempat yang gerhana tu. Decrease, very good, Laska. The temperature of earth surface decrease. Of earth surface decrease. Cikgu terkeluar lah sebab tulisan gemuk. Decreases. Okay. Sebenarnya ada lagi kesan yang lain. Okay, cikgu ceritakan. Sambil tu cikgu tulis dekat sini lah, dekat bawah ni pun boleh. Okay, ni cikgu naikkan. Okay, cikgu tambah lagi sebenarnya kesan-kesan apa yang berlaku ketika gerhana matahari. Okay, yang pertama, dia selain daripada cuaca, selain daripada suhu dia jadi sejuk sekejap. Kamu janganlah bayang macam sejuk duduk dalam aircon, tak adanya. Kalau waktu gerhana ni macam mendung je, tak adalah sampai jadi sejuk macam hujan, tak. Sejuk macam tu biasa je, turun sikit saja. Kemudian jadi gelap, dan kalau sebenarnya kamu boleh tengok ada haiwan-haiwan will go back to their shelter. So kita kata animals return to their shelter. Sebab apa dia balik sarang dia? Sebab apa? Silap dia shelter. Sebab apa? Waktu gerhana, haiwan-haiwan ni dia balik ke sarang. Takut? Is it? Adakah takut? Ke apa? Sebab dia fikir sudah malam. Dia fikir macam malam. Sebab waktu tu gelap. Jadi dia fikir malam. Jadi dah malam, baliklah rumah. Itu keadaannya. So saya rasa mungkin ada antara kamu yang pernah tengok movie, kamu carilah ni, Apocalypse. Kalau tak silap saya nama dia ke Apocalypto ke dia tak. Dia cerita yang macam orang asli tu. Kamu carilah cerita ni. So satu waktu tu dalam cerita tu, dalam movie tu, saya rasa sekarang dekat Facebook pun boleh cari tu. Sebab dia dah lama cerita yang, bukan terlalu lama jugalah. Dia macam dah lama release kan. So dalam cerita tu orang Dayak, bukan orang Dayak. Orang panggil apa? Orang asli tapi di Amazon ke kata saya tu. So dia orang tengah sembah dia orang punya Tuhan tu. Lepas tu dia sembelih orang. Tapi apabila gerhana berlaku, dia orang berhenti sebab dia orang menganggap
gerhana ni satu kejadian yang luar biasa. So orang Islam pun sebenarnya kalau kita ikut orang-orang zaman jahiliah, orang zaman jahiliah dia pun ada yang menganggap apabila munculnya gerhana, jadi ada berlaku sesuatu yang buruk. Jadi nama dia gerhana. Gerhana tu maksudnya macam gelap kan. Zaman kegelapan sekejap berlaku. Jadi dianggap macam berlaku perkara buruk. Jadi macam sebab itulah Nabi suruh kita sembahyang sunat. Nama apa nama sembahyang sunat tu? Sembahyang sunat kusuf. Jadi bila kita sembahyang, sebenarnya kita mengelakkan dan kita mendoakan kesejahteraan dunia kita, ya. So adalah kepercayaan tu, tapi janganlah kita pegang. Okey, kita pergi muka surat 80. Surat 80. Apa ni? Nak kena lukis-lukis ni. Itulah dalam sains ni mesti membuat pemerhatian dengan lakaran yang tepat. Okay, so kita pun pergilah kepada gambar ini. Terus bila kamu tengok benda ni gambar rajah ni, terus kamu detect. Ni gerhana apa ni? Gerhana bulan. Sebab bumi duduk dekat tengah. Macam tu lah cara dia. Tak payah bertukar-tukar nak terbelik-belik dah. Tajuk ni memang senang je sebenarnya. So dalam soalan pun dia dah cakap this is a eclipse of the moon phenomena. So the sun, dia memberi cahaya. Ingat lagi L ni kita panggil apa L ni? Umbra. L ialah umbra. Sebab apa? It is total dark. Gelap sepenuhnya. Total dark. Sini umbra. Ni cikgu mana dia punya pen? Sini dekat L ni sebab dia sepenuhnya gelap. Umbra. Nak catat macam cikgu catat ni. Cikgu besar lagi. L umbra. Manakala M dengan K, M dengan K, nampak tak dia separuh ni? Dalam gambar pun dah jelas ni. Ni separuh je yang kena. Bila separuh kita panggil dia penumbra. Cikgu tanda dekat K je lah. Sebab banyak sangat. Ni dekat sini ni. Penumbra. M dengan K. Penumbra. Kenapa penumbra? Only partial. P. Jangan panggil half. Kita guna perkataan yang sebetulnya. Dia kata separa. Partial. Sebahagian. Ni umbra total. T-O-T-A-L. Total. Kalau umbra. Kalau penumbra partial. Hafal lah sikit je. Umbra, penumbra je nak kena hafal. Kalau baru ni kalau kamu baca dekat cikgu punya maklumat yang cikgu send dekat WhatsApp tu, ada yang dia cikgu tulis perigi. Apa benda pula lah perigi. Tu nanti kamu belajar lah sekolah menengah. Perigi lah, G apa tu. Ada keseronokannya belajar tentang fasa bulan dan gerhana dia ni. Kenapa dia dikatakan sebagai supermoon? Kenapa tak panggil moon saja? Ada berkaitan dengan jarak dia. Kenapa pula jadi blood? Sebab warna dia. So seronok sebenarnya belajar tentang alam-alam angkasa lepas ni. Dia adalah limitless. Macam mana simbol limitless tu? Yang 8 terbalik tu kan. Limitless. Infinity. Itulah Tuhan buat dekat kita untuk kita sedar sebenarnya bahawa alam ni sangat luas. So lakarkan dan namakan peringkat-peringkat gerhana bulan berikut. Sketch and name the stages of eclipse ni. Bahasa dia ni pelik ni. Letaklah dia. Okay. Stages eclipse of the moon. Tak apalah. Okay, so J dulu. J tu tapi namakan peringkat gerhana bulan. So J belum ada gerhana. So J belum ada gerhana. Name of peringkat. Adakah ada gerhana? Tak ada gerhana saya rasa. Betul, dia ada gerhana. So ini kita lakarkan saja bulan macam biasa.
Nah, dekat sini kita tulis tiada gerhana. No eclipse. Okay, before eclipse. Betul. No eclipse. Tengok. J belum lagi masuk kawasan cahaya. So J dengan N is not an eclipse. Not yet. Okay. Kemudian dia pun masuk ke bahagian K. Okey boleh Okey, so bila dia sudah masuk ke bahagian K, okeylah, kita buat je dia macam ini, bulat, dan kamu potong dia separuh, dan yang sebelah kanan kita lorekkan dia sebab yang sebelah kiri tu dulu. Lorek tak mau hitam. Ni bukan mewarna cikgu tak warnakan ni, cikgu lorekkan dia. Ini adalah cara yang tepat. Jangan mewarna dia. Okey. Dia dilorek sehingga penuh aja. So, ini kita panggil partial eclipse. Okay. Tinggi sikit. Ini ialah partial eclipse. P T I L eclipse. Okay. Bila dia sudah masuk ke kawasan L ini, betul-betul dia gelap, maka kita lorekkan dia penuh. Ini sama juga peringatan kepada semua. Kita tak warna dia, tapi kita lorekkan dia. Okay, so ini kita nama dia total eclipse. Kemudian kita pergi pada M. Boleh Kita pergi pada M. Sekarang dia balik menjadi partial eclipse, tetapi kita terbalikkan lukisan yang di atas ni, iaitu di K. Dia masuk dekat M, kita terbalikkan dia sahaja. Baik sini, sini bawah. Okay. Jadi tadi dah sebelah kanan yang gelap, sekarang sebelah kiri yang jadi gelap. Okay. Dan sama juga nama dia ialah partial eclipse. Okay. Dan bila dia sudah tamat, jadi dia kembali ke bentuk asalnya bulat. Dan sekini kita cakap dia no eclipse sekali lagi. Okay. Boleh keep up? Okay Habis tajuk gerhana. Belum.
dah habis. Betul, habis. Habis tajuk gerhana. So, okey dah ke ni? Okey, kalau sudah jadi, kita pun nak masuk kepada tajuk apa? Tajuk apa ni nak belajar ni? So kita nak pergi ke tajuk yang kedua di alam angkasa ini. Muka surat ni okey. 177. 177. Nah, tajuk dia jelas. Constellations. Okey. Okey, kita pergi tajuk baru ah. Tajuk ni tentang sains angkasa juga, iaitu benda yang kita boleh nampak dia hampir sepanjang tahun. Kecuali bentuk-bentuk yang muncul tu berbeza-beza. Ini dia. Burush. Ada banyak burush yang sebenarnya telah dikaji oleh para saintis, ada sampai 80 lebih. Nanti kita tengok berapa banyak. Tetapi yang kita nak belajar hanyalah 4 yang penting sahaja. Stars appear to twinkle. Dah ready ke ni? Ready ya? Cikgu ni nak laju-laju je. Nanti selepas cuti ada exam ah. Ada exam dalam mana? Cikgu pun rasanya tahun 6 dia dah ready dah soalan dia. Kamu study lah semua sehingga yang sudah dibelajar oleh ni. Cikgu pun tak ada makluman sampai tajuk mana. Tapi cikgu rasa sampai yang kamu dah belajar ni lah. Okay, so harap-harap kamu ready. Ini tajuk yang senang saja tetapi dia banyak bercerita. So stars appears to twinkle in the night sky. Kenapa? Sebab kita punya bumi ada lapisan atmosfera dan lapisan atmosfera itu menapis cahaya daripada bintang menyebabkan bintang tu nampak berkelip-kelip. It's the twinkling ni. Twinkle? Berkelip kan? So twinkle little star tu, itu ialah daripada hasil pembiasan cahaya oleh atmosfera bumi. Okay, so how can the position of stars can be identified at night? So tengok ni seronoknya kalau kamu tengok ni boleh guna teleskop yang besar gedabak ni, tengok semua di angkasa lepas. Okay, so what are the constellation? Apa tu sebenarnya constellation? Okay, ni dia cerita ni. There are millions of stars in the universe. Kamu pun pernah tengok sebenarnya ada yang cakap zodiak. Saya lahir bulan 6. Saya zodiak Gemini. Saya lahir bulan apa lagi? Januari ke macam tu atau apa-apalah, saya pun tak ingat bulan di susunan tu. Dia kata Sagittarius, saya Pisces, saya apalah lagi yang saya lupa. Itu sebenarnya sebahagian daripada burush-burush juga. So when a certain stars are connected using a line pattern such as shown will be formed. Ni. Tak ada garisan ni. Garisan ni tak ada. Tetapi kita boleh bayangkan dia ada untuk membentuk corak yang seperti ini. So try to look for the patterns of stars in the picture of the sky above. Dia kata ni cantik. So tengok ni, saintis telah menemui ataupun secara rasminya menyatakan bahawa ada 88 constellations yang boleh dilihat daripada bumi. Itu kita bercakap tentang kita punya sistem solar, kita punya galaksi. Kita tak tahu di tempat yang berbeza apa jadi dia. Okay, so
So dia pun bagi kita definisi di muka surat 179, which is you have to okay, cikgu pecahkan dia kepada keyword. Ada 3 saja keyword yang kamu kena hafal untuk maksud constellation. Group of stars, okay, certain pattern, and sky at night. Okay, dia adalah kumpulan bintang-bintang, group of stars yang muncul pada waktu malam membentuk corak-corak tertentu. 3 keyword yang kena hafal. Tak ada salah satu memang kosong terus. Contohnya kita tanya dengan murid, what is a constellation? Murid cakap, a constellation is a group of stars at night. Tak ada corak yang tertentu, certain pattern. Memang tinggal kosong, maka kamu rugi sahaja. A group of stars, a certain pattern at night. Itu kena ada dalam ayat. Tak kisahlah ayat kamu tu tunggang langgang macam mana. Kita cari perkataan ini, jadi kita bagi betul. So dia bagi contoh dekat sini, apps yang kamu boleh install. Yang baru ni macam cikgu ada tengok ada orang yang install apps masa nak tengok gerhana tu. So these are all the examples of apps that you can use to observe the sky at night. Ni macam-macam ni, seronok. So cikgu pernah dulu, sebab tu ada iPad dulu, cikgu pernah install one of them. And we can see a lot of planet. Lepas tu ada nampak kemunculan the eclipse ni dan sebagainya. Jadi kamu buatlah ni, kalau kamu nak buat, saya akan buat ni sebagai amali, suruh kamu screenshot saja ni, tengok ya. Download dan install saja. Okay, dia tanya dengan kita, why do stars seems to change their position? Betul ke bintang-bintang ni hujan sekarang? Okay, harap-harap suara cikgu clear. Kenapa bintang-bintang ni berubah-ubah kedudukan dia? Bukan bintang yang berubah kedudukan, tetapi sebenarnya actually because, okay, cikgu tulis dekat sini, dah keluar di kau. Because Earth rotates on its orbit while revolve. On orbit pula. Axis. Kan cikgu dah tersuka. Rotates on its axis while revolves on its orbit continuously. Okay, sekejap dia duduk bawah sana. Okay, cikgu. Nah, itu jawapan dia. Ni adalah soalan nak cakap KBAT macam tu lah, KBAT lah sebenarnya. Kasih tertinggalkan kita. Okay, ni. Itu dia. Continuously ni pun salah haja ni, tak apalah. Nak bagi tahu kamu idea, sebenarnya bukan bulan yang bergerak tetapi bumi yang berputar. Jadilah kita nampak dia sentiasa berubah-ubah. Okay, ni nantilah. So the stars, dia kata muka surat 180, do not twinkle if we see them from the outer space. Kita tengok dekat cerita-cerita yang macam apalah cerita apa-apa sajalah, Captain Marvel ke apa ke. Kamu tengok cerita superhero tu, bila dia orang pergi dekat angkasa, tak ada pun bintang tu berkelip-kelip. Dia kata, so tadi jawapan tu cikgu dah beritahu, that is because of the earth atmosphere yang membiaskan dia. So earth atmosphere membiaskan dia. Apa dia? Refracts the light of the stars. Itu yang menyebabkan dia jadi suruh besar, tak nak besar pula. Dah tak apalah. Dia dibiaskan oleh cahaya, oleh atmosfera bumi. Okay, jadi kita duduk di dalam atmosfera. Okay, apakah constellation yang perlu kita belajar? Okay, so dia interesting semua ni kita kena ingat.
dia tidak muncul di permukaan ataupun hemisfera yang sama. So kamu tengok ni dia sudah satu tapi dia belum tunjukkan sambungan dia. So which constellation can easily seen? Yang mana kita boleh tengok paling senang? Ni 4 ekor dia. Okay, 4 ketul ini. 4 biji apalah. The first is the Orion. So Orion. So walaupun warna dia hitam ni, ke boleh guna warna lain. Tak apalah. Pakai je lah warna purple ni. The Orion constellation is the one of the most obvious constellation in the night sky. Ini yang paling besar dan paling senang untuk kita tengok sebenarnya waktu malam. Sebab dia ada bentuk seperti hunter wearing a belt with a sword hanging. Dia pegang pedang dan dia seperti sedang memburu pemburu. Lepas tu dia pakai tali pinggang, dia kata. The Orion constellation appears in the night sky between the northern and southern hemisphere. So dia duduk di tengah-tengah antara atas dan bawah. Okey, kemudian the Southern Cross constellation pula yang kedua ataupun kita panggil dia sebagai Buruj Pari. Ini Orion ni berlantik Orion. The Southern Cross is Pari. So bentuk seperti apa? Seperti layang-layang. Dan dia ada tunjukkan anak panah dekat bawah sini menandakan anak panah arah yang ditunjukkan oleh Buruj ini. So Buruj Pari dia muncul hanya di Southern Hemisphere. Sebab itulah dikata Southern Cross ni. Dan dia menunjukkan kepada South. So sama-sama nak ingat semua senang je. Southern Cross arah South. Dia muncul di Southern Hemisphere. Macam tu saja. Shape dia seperti layang-layang. South, South, South. Southern Cross, Southern Hemisphere, South direction. Arah selatan. Jadi dia paling senang nak tengok sebab dia 4 ketul je. Okay, so tengok lagi yang seterusnya iaitu kita tengok the Scorpion dulu. The Scorpion. Kenapa Scorpion? Sebab bentuk dia seperti Scorpion. Bila kita sambung je, tengok ni, macam ni, Scorpion. So, is a group of stars that shaped of a Scorpion. Di mana dia muncul? Sama juga. Scorpion, Southern. Scorpion, Southern. Tengok. So, bentuk seperti ini. So, dia ada tujuan dia. Bila Scorpion dia muncul, ada tujuan dia. Kenapa dia muncul? Okay, nanti kita tengok. Yang keempat ialah the Big Dipper ataupun kita panggil dia sebagai biduk. Berlantik, Pari, Scorpio, biduk. Kenapa dia tunjukkan ada beruang ni? Sebab biduk sebenarnya adalah sebahagian daripada di bear ni. Bear ini dikenali sebagai Ursa Major. So dia ekor dia ni satu buruj, kemudian badan beruang ni, Ursa Major ni pun adalah satu lagi buruj. So dia adalah gabungan. Bila dia bergabung tu dia jadi Ursa Major. So bila dia bergabung dia jadi Ursa Major. So di ekor adalah biduk. So biduk tu seperti bentuk apa? Dia seperti bentuk senduk. Shape of a water dipper or ladle. Senduk yang pakai untuk sup tu. Senduk seperti kita masak sup. Sup nak ataupun nak ambil kuah sup tu kan. So dia berbeza sikit kerana dia muncul di Northern Hemisphere. So kalau nak menghafal tajuk ni sebenarnya kamu hafal yang macam Scorpio dengan Scorpio and the Southern Cross ni, automatik kamu akan ingat lawan dia ialah ini. Ursa Major and the Big Dipper. Tapi kita tak belajar tentang Ursa Major tu. Kita nak belajar tentang Big Dipper. Besar Big Dipper. Water Dipper. So ni nampak Big Dipper. Ada yang kata kecil sebagainya. So dia kata boleh kamu nak tengok lagi. Sebenarnya ada banyak lagi constellations you can see in the internet.
Ini pun nantilah kalau ada masa kita suruh kamu buat. Ni senang je, tapi saya rasa kalau kamu perasan dekat bilik sains ada murid-murid yang lama dia orang dah buatkan ini. So, ini senang. Ini senang je, ini berlantik nak tak apalah. Okey, apakah tujuan ada buruj ni? Nak suruh cantik ke malam-malam? Nak suruh jadi malam-malam jadi terang ke? Nak suruh malam-malam kita ni jadi indah ke? Romantik-romantik ke? Tidak. Semata-mata ia ada 3 tujuan, iaitu dua sebenarnya tujuan, tetapi kita akan explain kamu ada satu lagi tujuan khas yang ekstra untuk orang Islam. So yang pertama, it is to indicate direction. Indicate direction. So mana ni? Okay, tak ada, dia tulis kat sini je. So direction. Ni ke? So kalau kamu tidak ada kompas, kamu boleh pakai constellation to help you in your traveling or in your tengok ni. Betul lah. Okay. So north and south. So dia tunjukkan north ni, ini ialah Big Dipper yang tengah muncul di langit tu. Nak saya dalam gambar tu susah sikit lah. So kamu tengok tu dia adalah Big Dipper. So Big Dipper shows you the north direction. Jadi kalau kamu nak pergi ke arah utara, kamu tengok ni dekat hujung senduk tu. Kepala senduk dia tu menunjukkan arah utara. Manakala untuk the Southern Cross dia menunjuk ke arah selatan. So there's the Southern Cross jumpa. So dia kata itu adalah untuk arah selatan. Ni untuk sailing. Jadi kalau kamu sesat ke dalam hutan ke, jangan risau. At night you can find this constellation to help you on your way. Okay. Yang kedua, ia juga adalah season indicator. Cikgu kecilkan sedikit. Kenapa season indicator? Which is for planting and harvesting. Nak menanam dan menuai. Sekarang kita sudah hampir kepada musim menuai. Sebab itulah nanti kita akan ada sambutan Hari Gawai dan juga Tadau Keamatan. Hari Gawai dan Tadau Keamatan itu disambut oleh orang-orang zaman dahulu ataupun sekarang pun masih sambutlah, memanglah. Tapi dia adalah simbolik kepada datangnya musim musim menuai. Jadi bila sudah banyak padi, sudah banyak hasil tanaman, sudah banyak, dia orang pun buat sambutan. Itu orang-orang zaman dulu. Jadi kita boleh tengok kemunculan-kemunculan ini. Dia kata the constellation yang muncul ni, Big Dipper yang muncul, menandakan bahawa kita boleh menanam. Jadi kalau misalnya muncul Big Dipper ni di langit, mulalah musim menanam. Tetapi kalau misalnya musim munculnya Scorpion constellation, itu maksudnya kita dah boleh menuai. Menuai itu maksudnya ambil hasil dia. Jadi itulah ada kaitan. Kamu duduk di Sarawak ni, duduk di Sabah dan Sarawak, kamu dapat tengok perkaitan tu dengan lebih jelas lagi sebab ia disambut di sini. Kalau yang murid-murid dekat Semenanjung, dia orang cuma tahu gawai, Tadau Keamatan, jadi macam tu saja. Dekat sini murid-murid dapat tahu dengan apa yang sebenarnya berlaku di sekeliling kamu. Ada kaitan dengan sains rupa-rupanya kita sambut tu. Tengok ni, ada satu lagi tujuan ketiga, iaitu sebenarnya bagi orang Islam kita boleh gunakan what is this? Berlantik ni. Kita panggil apa? Orion. So kita tengok dia punya belt tu, dia ada tali pinggang, ada 3 dekat sini ni. Sekejap. So the belt is actually showing us the kiblat direction. So kamu boleh tengok arah kiblat dengan mencari tali pinggang pada Orion. Especially the Southeast Asia region. Siapa Southeast Asia region? Malaysia, Singapore, Brunei, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam dan sebagainya. Kita adalah negara-negara
Tenggara, Asia Tenggara. Asia Tenggara. So kita boleh jumpa ni kalau kita susah-susah sangat waktu malam nak cari kiblat. Ni kita gunakan. So ada tiga kegunaan buruj-buruj ini untuk tandakan musim apa, untuk arah apa. Ni nanti kita buatlah. Okay, so kamu pun tengok dekat sini, guide for planting season in the northern hemisphere, kita gunakan Big Dipper. Dan pada masa yang sama, Big Dipper also shows north direction. When it comes to Orion, Orion ni dia paling besar dan dia duduk di tengah-tengah hemisfer. Apa maksud hemisfer tu? Ni bumi kita, contohnya bulat tu bumi. Jadi kalau dia kata Big Dipper duduk atas. Kalau kata Southern Hemisphere, ada Southern Cross and Scorpion. Okay? So senang sahaja tajuk ni, simple, dah boleh tamat dalam masa setengah jam saja explain. Ni indikator ni semua ni dah faham dah. Okay, so kita akan buat latihan ni pada waktu yang berbeza nantilah. Kamu bersedia ada 2 aktiviti nak buat di rumah ni menggunakan telefon. Cikgu rasa cikgu tumpang seronok lah baru-baru ni suruh kamu tangkap gambar kamu. Lepas tu ada yang tangkap bermacam-macam posing, ada yang duduk dekat tepi pagar dan sebagainya. Cikgu berterima kasih. Inilah dunia sekarang, maksudnya kita buat aktiviti amali yang sebegini. Ni cikgu nak menggalakkan dulu. Tapi cikgu akan bagilah nanti bila nak kena buat. Install one of the apps ni. Star Chart ke, Sky Map ke, Stellarium. Pilih salah satu. Kalau tak silap cikgu, Star Chart ni ke yang best dia. Sebab apa? Kamu boleh tengok, kamu tunjuk handphone kamu dekat langit. Kamu tunjuk saja handphone kamu dekat langit. Lepas tu dia jadi betul-betul, nampak macam ada 3D version. Kamu tengok, oh ada dekat sini, ada dekat sini. So sangat menyeronokkan untuk kamu explore dia sebenarnya. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Habis tajuk ni kita akan buat aktiviti dia punya latihan tu insya-Allah selepas untuk kelas yang seterusnya. Ada apa-apa nak tanya? So apa kata cikgu pun nak ambil masa ni untuk bertanya khabar lah dengan murid-murid cikgu ni. Apa khabar lah yang semuanya boring ke duduk rumah ke happy duduk rumah, lama dah tak pergi sekolah kan? Apa pula tutup ke tuk buka? Happy? Boring? Seronok ke apa? Lagi seronok belajar di macam ni ke lagi seronok pergi sekolah? Macam mana tu 6C ni? Seronok pergi sekolah ke seronok pergi Google Meet? Matematik cikgu Aniza kan? Macam mana seronok ke belajar matematik? Selama ni cikgu Aniza tunjuk jalan kira dekat papan putih. Boleh tak tumpu perhatian? Macam mana? Adakah lebih senang menumpukan perhatian, senang lagi nak faham belajar dengan Google Meet? Ke senang lagi masuk dalam kelas, lepas tu cikgu Aniza ajar kamu tunjuk jalan kira dia. Macam ini nak buat pecahan. Macam ini nak buat peratus. Macam mana? Cikgu rasa macam-macam apa yang berlaku ni di dunia ini adalah susah untuk kita jangka. Dua-dua best. Okay, bye. Cikgu tak tahulah, murid-murid ada perbezaan lah. So, kena macam-macam kan. Cikgu harap kamu stay fokus. Kemudian stay motivated. Terus bermotivasi. Ada apa-apa nak cakap tak? Ada 2 minit. Anything? Before I end the recording ataupun kamu tak nak dia di-record? Nak check je? Yang lain? Mama Akmal? Danish? Ada buat tak baru ni tangkap gambar yang gerhana tu? Hafizul, apa cerita Hafizul? Ada Hafizul ni. Ada tapi blur. Okay, sihat.
Semuanya sihat, semuanya bagus, semuanya baik. Apakah rancangan anda waktu cuti ini? 2 minggu? Hah? 2 minggu ni. Apakah rancangan murid-murid sekalian? Bashir? Aiman, apa yang nak dibuat 2 minggu ni? Aiman? Aiman, tanya semua. Siapa yang nak jawab tu? Semua cikgu tanya ni. Ha. Semua jawab. Buka mic pun boleh. Tak nak buka mic, chat. Apakah rancangan anda 2 minggu ini? Adakah tidur selama 2 minggu? Lepas tu nanti 13 hari bulan baru bangun? Oh, itu dia ya. Sekarang pun boleh tidur ni. Dah hujan dah dekat cikgu punya rumah ni. Cun lah waktu ni untuk tidur ni. Nak pergi solat Jumaat macam mana? Sebab dah limit. My game itu dia ya. Anak-anak ya, my game banyak-banyak ya. Kita tengok. Kita tengok hasilnya my game nanti. Lepas tu nanti bila buka sekolah tak ingat dah apa belajar. Sebab game je yang duduk dalam kepala. Cikgu nasihatkan ada masa. Ni semua nasihat saja. Memanglah cuti sekolah. Tapi kalau ada masa, buka satu subjek satu hari pun cukup dah. Buka apa-apa bukulah. 30 minit cukup. Lepas tu nak main game ke, nak lari dari rumah ke, nak buat Lego ke, lepas tu nak pergi berperang ke, semua boleh. 30 minit je cikgu minta. Bukan sains saja. Apa-apa subjek. Satu hari satu subjek cukup dah. Sebagai kita nak suruh otak kita jalan saja. Cikgu tak maulah setiap hari kamu main game sampai kamu nanti bila buka sekolah, dah tak ingat dah apa dia yang berlaku. Tak boleh macam tu, tak bagus. Cikgu punya nasihat kepada kamu ialah 30 minit je. Bila-bila lah, paling bagus pagi. Sebab bila dah selesai pagi, jadi kamu ada sampai petang kamu nak buat apa. Nak bermain ke, nak memasak ke, boleh semua masa boleh. Cikgu nak beritahu dengan kamu, ada cikgu ni baru ada seorang dia follow dekat cikgu punya YouTube tu. Dia asyik komen, lepas tu dia message, lepas tu cikgu kata, siapa ni? Oh, rupanya masa student. Apa yang dia buat? At least satu hari dia pergi buka YouTube dia record satu video. Dia upload satu video. Pun boleh juga. Because you are now in next level of generation yang mana cikgu pun tak tahu nak cakap macam mana. Macam satu kewajipan sudah budak-budak di Semenanjung ni mesti ada channel YouTube. Lepas tu dah lah ada channel YouTube. Lepas tu dia buat macam dia punya rumah pula dekat YouTube tu. So ikutlah, up to you. Spend your time wisely. Jangan membazirkan dengan hanya duduk makan saja ataupun duduk main game saja. Main game tu bagus tetapi janganlah sampai berjam-jam. Limit, mesti ada masa untuk kamu keluar juga daripada dunia yang maya tu. Okay, so that is all from me. Cikgu ucapkan happy holiday. Yang paling penting in this time of pandemic, in this time of hardship, jagalah diri kamu, semoga semuanya sihat. Cikgu doakan semuanya sihat. Kalau ada, kan ada orang yang bersunat pada cuti ni? Dia cuti ni pergi bersunat. Okay, so siapa-siapa yang duduk di rumah tu, duduklah di rumah, tak payah apa-apalah. Duduk je lah rumah. Bantu kemaskan rumah kamu. Mungkin ini tahun 6, jadi mungkin kamu boleh belajar buat sesuatu yang berguna seperti memasak, belajar berkebun, belajar mengemas rumah, belajar menjahit kalau bagi perempuan, kalau bagi lelaki pun berkebun ke, bertukang dan sebagainya, ataupun belajar ilmu ICT. Anything you want to say to me for the last time? Any? Nothing. Apa? Nak ucap apa? Selamat bercuti. Okay, selamat bercuti. Hafizu apa? Okay, selamat bercuti. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you teacher. You're welcome. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Goodbye.